Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Hari ini Puan Mazul akan go through chapter 3 berkenaan dengan topik power factor. Okay. So, untuk topik power factor ni, kita ada 4 subtopik bawah dia. Okay, 4 subtopik tu apa? First, kita akan tengok active apparent dengan reactive power. Kemudian kita akan tengok displacement and true power factor. Kita akan tengok juga apa efek kalau power factor tu low and non-linear loads. Okay, apa efek power factor. Kemudian kita akan tengok juga power factor punya isu dalam industrial application. Okay. Okay, dia punya objektif macam yang kita tahu, real power ataupun kita panggil dia P, apparent power kita note dia sebagai S dan juga reactive power sebagai Q, dan kita akan tengok macam mana nak calculate P, S dan juga Q. Okey. Kemudian kita nak tahu macam mana energy tu dissipated by a load. Okey. Kemudian kita nak tahu juga apa ni, macam mana P, S dan juga Q ni dia related dekat AC network. Macam mana nak find total value setiap configuration tu. Okay. Untuk topik ni lah. Simple je. Untuk macam soalan final pun biasanya kita akan minta PSQ yang itulah. P untuk active power, S untuk apparent power, Q untuk reactive power. Okay. Ini ialah dia punya ni lah waveform. Okay, boleh tengok lah dekat sini apparent power dia kat mana, real power, active power. Okay. Kemudian dia adalah waveform untuk voltage current dan juga instantaneous power dia. Okey, yang ini tak ada apa sangat. Ini penting. Active ataupun real ataupun true power. P. P ni ada 3 nama. Active power pun P, real power pun P, true power pun P. So dalam soalan jangan terkejut kalau tiba-tiba dia kata real power ataupun true power. Itu semuanya yang dimaksudkan dengan P. P sama dengan I square R ataupun V square over R. Okey. Ni bolehlah tengok. Ini rumus yang biasalah kita guna. Unit dia watt. Okey. Kemudian dekat sini, okey, macam dekat sini kita boleh nampak lah dia punya rumus real power P sama dengan V darab I cos theta. Okey. Cos theta ni adalah power factor. Kemudian untuk resistive circuit, ni tak ada apalah dia nak tunjukkan. Dekat true power tadi atau active power atau real power, inilah keadaan circuitnya. Okay, untuk reactive power is Q. Okay, tadi P kan, yang ini Q. Q sama dengan I squared X ataupun V squared over X. Okay, dia punya unit volt ampere per reactive, VAR. Okay. Ini kita akan tambahkan induktor dalam circuit. Kat sini tadilah. Ini sini. Okay, ini dia punya circuit dia. Macam tadi bila real power kat sini resistive, iaitu resistor. Untuk yang ini kita akan letak induktor dekat dalam circuit. Untuk reactive power, okay, reactive power kita akan guna C. Okay, capacitor. Okay, dekat sini reactive power tadi sama ada kita boleh letakkan dia tadi apa? Inductive circuit and reactive power. Kat sini lah tadi XL kan. Kat sini kita ada V untuk XC pula. Okay. Ada beza kalau kita letak induktor ataupun capacitor, ada beza. Okey, ini untuk apparent power S. Okey. Dia daripada VRMS dan juga IRMS. Okey. Inilah dia punya rumus volt ampere ataupun VA. S sama dengan I squared Z ataupun E squared over Z, ataupun dia boleh jadikan S sama dengan IV ataupun IA. Ini apparent power. Apparent power S. Okey.
Dekat sini kita akan cerita juga pasal power triangle. Okay. Dia akan summarize all the AC power system. Okay. Three side of power triangle ni kita akan represent dia sebagai S, P dan juga Q. Dia ada kat mana S, kat mana P, kat mana Q. Okay. Rasanya saya ada brief masa awal-awal chapter 1 dulu kan untuk power triangle ni. Okay. Untuk power sini kita bagi nama dia S. Okay, kita represent dia sebagai S, kat bawah sebagai P, yang 90 darjah sebagai Q. Okay, P sama dengan VI cos theta, S sama dengan VI, Q sama dengan VI sin theta. Okay, yang ini VA ialah S ya. S sama dengan P squared tambah Q. VAR ni ialah Q, Q squared. Okay, setkan semua. Ni rumus. Ingat simple saja. Tak diberi Okay. Untuk 3 quantity yang SPQ tadi tu, kita boleh relate lah. Dalam vektor domain dia, S sama dengan P tambah Q. Okey, dia bagi kat sini konsep macam theta ray analogy lah kat sini kan. Okey, yang ini apa? Buih ni sebagai apa? Q. Kemudian air T kita ni sebagai P. Real kan? Real. Kita dapat air P. Dekat Q ni buih dia, tak ada apa pun buih je lebih. Yang S ni ialah total lah air dengan buih. Jadi dekat sini kita boleh tengok power diagram untuk inductive load. Yang ini untuk capacitive load. Dia ada beza. Bila lita tu ada induktif. Okay, lita tadi kan ingat induktor kan. Bila induktor saja dia akan jadi macam ni gambar dia. Okay. P real power, kat sini sama real power, okey. Bila ada induktor dia akan ke atas. Okey. 90 darjah. Kalau kapasitif, kapasitor dia akan ke bawah 90 darjah. Okey. S ni tengoklah naik ke atas ataupun dia turun ke bawah. Theta macam ni. Okey. Okay, ni ialah gambar rajah untuk waveform dia lah yang kita nak demonstratekan. Reactive power different between that delivered to inductive and capacitive element. Okay, tak ada apalah, itu tak ni sangat. Saya tak tekankan, okay. Ni tadi untuk impedance diagram series RLC circuit. Macam ni. Okay, andai kata dalam circuit tu ada R, ada L dan juga C. Ada induktor, ada kapasitor. Semua ada. So, macam ni gambar dia. Dekat sini ialah XL tolak XC. So, dapat X lah kat sini. Total X dia. Okay. Okay. Total P, Q dan juga S. Yang ini. Okay. Ni prosedur dia lah. Prosedur bila kita ada satu soalan, calculation, macam mana apa nak buat. Okay, tak ada apa. Yang ni kita akan go through nanti. Kita akan tengok beberapa soalan dan saya akan tunjuklah cara kita nak kira. Step by step. Okay, penting ya. Tugas awak kena tahu notation-notation yang penting ni lah. Untuk P apa, S apa, Q apa, power factor and so on. Okay, jadi kat sini rumus power factor dia P over S. Kemudian cos theta. Power factor sama juga dengan cos theta. Sama juga dengan P over S. Okay. Then kita tengok next. Okay. Yang ini boleh baca lah. Okay. Berkenaan dengan kalau power factor kosong. Okay. Power 0. Okay. Kalau power factor dia cos theta. Cos theta ni power factor. 1 power delivered maximum. Awak boleh try lah. Try tengok. Main dengan nombor ni. Okay. Macam kat sini tadi. Kita boleh tengok. Dia punya rumus tadi. Okay. Power factor. Power factor sama dengan kosong. Maksudnya dia kata tadi cos theta kosong. Ini cos theta kosong. So bila cos theta kosong, P dia akan jadi kosong lah sebab P sama dengan IV cos theta.
So kosong. Okay. Power. Kalau cos theta 1, maksudnya power factor ni 1. Power yang akan kita deliver tu maksimum. Yalah, P sama dengan IV kan. IV cos theta 1. I dengan V yang diberi akan teruslah dapat dekat sini maksimum lah. Okay. Jadi kat sini kita kena tengok lah combination resistive dengan reactive element dia kat sini. Power factor akan vary lah daripada 0 hingga 1. Okay. Power factor ni bagus kecil ke besar? Soalan saya. Okay. Mana bagus power factor? Power factor yang menghampiri 0 ke yang menghampiri 1? Mana bagus? Okay. Ni tak ada apa. Boleh baca. Ini kita akan buat correction. Okay. Bila ada correction macam ni, daripada keadaan macam ni, dia akan naik ke atas lagi. Okay. Bagus ke tak bagus untuk buat correction power factor ni. Ini pun ada contoh soalan dan kita akan tengok lah. Kita akan tengok soalan untuk power factor correction ni. Very famous dalam final exam soalan ni. Soalan yang berkenaan dengan power factor correction ni lah. Okay. Ni kenapa power factor important. Okay. Dia ada advantage dan juga disadvantage dia. Okay. Ini penting. Advantage dan juga disadvantage dia. So, empat yang diberi dalam notes ni, silalah faham. Kalau tak faham boleh hafal lah. Tapi bagi saya senang quote. Kalau awak faham konsep power factor ni, insyaAllah awak tahulah apa kelebihan dan kekurangan dia. Okay? Itu saja untuk notes chapter 3 ni saya nak explain. Cuma nanti saya akan bagi lagi satu link untuk calculation. Calculation power factor dan juga power factor correction. Okey, itu saja daripada Puan Mazu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Stay safe dekat rumah masing-masing. Okey.